Mohon petua dari bapa untuk halau lipah dalam rumah. Tak tahu hamba. Lipah. Lipah ke apa? Lipah dalam rumah. Oh, tak tahu hamba lagu mana. Lagu mana mohon lipah. Rumah hamba pada lipah. Tak tahu hamba. Minta maaf lah tak tahu kata petua hamba lipah dalam rumah tiba-tiba. Apakah kelebihan mengamal bismillah 1000 kali setiap hari? Bismillah ni lagu ni. Amal bismillah ni 1000 ke, 2000 ke, 3000. Amal nah. Kelebihan dia hidup jadi berkat, mulut jadi masing. Mulut jadi masing. Bukan kata masing darah tinggi dak. Maksud mulut masing ni mulut jadi. Oh itu kata masing molek mulut demo jadi maknanya. Pekat molek, masing molek maknanya. Maknanya apa yang kita kata hak tu hak jadi. Amal bismillah 3000 kali sehari. Amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Hamba terima ijazahnya 3000 kali sehari bismillahirrahmanirrahim. Amalah dalam masa 3 bulan insya-Allah dapat nampak hasil dia. 3 bulan ni 100 hari panggil 100 hari lebih. Amalan 40 hari mujarab dia kata. 100 hari insya-Allah jadi. Tengok 3 bulan lagu mana. Tu kelebihan dia mulut jadi masing, ngaji mudah, banyak benda lah dapat ilmu ilham, ngaji tak lama mana tapi faham tu banyak. Kadang-kadang jawapan tu cepat mari dulu, tengok-tengok sopo pula jawapan dalam kitab. Ia lagu tu. Jadi benda-benda ni ada kita guna akal, ada benda ni pertolongan Tuhan. Ilmu ni kena dapat ilham juga. Seseorang nak kecek sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau tak mari ilham daripada Tuhan, kecek 2-3 lekok peluh-pelah tak tahu balik ililip jatuh dah. Tak reti jenis nalin tak ada. Tak mari ilham, putus hubungan. Sebab tu Nabi dia doa kepada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni tukar syair ke Nabi. Dia ada sah khusi lagu ni dalam Masjid Nabawi duk syair. Maka kadang-kadang Nabi doa, ya Allah ya Tuhanku, kuat ayyadhu bi ruhil qudus. Ya Allah ya Tuhanku, tolong dia dengan Jibril. Ruhul Qudus ni Jibril. Apa maksud tolonglah Hasan bin Sabit dengan Jibril? Kerana Jibril ni tugas dia buat mari ilham kepada wali-wali Allah. Nabi dia akan bawa wahyu kepada wali Allah. Lepas pada Nabi tak ada, dia akan bawa ilham baik. Ilham ni ada, ilham sesat pun ada. Iblis tu ada. Tapi ilham daripada Ruhul Qudus, Jibril tu ilham molek. Maka nak buat gapo-gapo kena mari ilham juga. Kalau tidak tak nampak apa. Buat kerja tak ada ilham, apa ada masalah. Ni ilham. Ilham deh. Jadi amalah bismillah 3000 kali hamba ijazah tu. Sebagaimana hamba terima daripada guru hamba. Hak ijazahnya hamba terima daripada Baba Tahir. Baba Tahir nama dia, orang Alip sana. Meninggal dah dia. Nah, sekurang-kurangnya amalan hak dia ijazah berpanjangnya. 3000 kali sehari bismillah. Sangat mujarab. Tak suruh tanyalah jolong jadi kau tak jadi, amal dulu. Boleh 3 bulan amal sungguh, pas baru lepas ni kita kecek gapo dia berlaku. Kalau tak amal selagi tu amal tak boleh nak royak. Beramal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ada ustazah cerita bahawa Nabi Muhammad duduk di syurga sekarang. Adakah benar? Nabi Muhammad duduk di kubur dia lah. Bapa duduk di syurga lagi nya. Kau duduk dalam syurga dah Nabi Muhammad Dok lagi Nabi hari kiamat baru masuk dalam syurga. Nabi Muhammad pernah pergi ke syurga, pernah Malik Isra Mi'raj. Tapi duduknya tak boleh lagi. Dia cerita dia hari kiamat baru boleh duduk di syurga. Berarti masuk tu haji masuk dah. Nabi Idris haji masuk dah. Maka Nabi yang pertama boleh masuk. Katanya Nabi dalam satu hadis, Nabi kata aku orang mula-mula ketuk pintu syurga. Di pintu syurga ni dia ada macam hilakun. Hilakun ni kita panggil ada ring dia, ring. Syurga ni dia ada ring dia. Dia ada macam apa dia panggil apa? Kok bulat tu kan kita katak gedung-gedung tu panggil apa dia tak tahulah. Pintu tu dia ada lagu tu. Nabi Muhammad kata aku orang mula-mula ambil gedung-gedung. Maka malaikat pun tanya siapa dia tu. Maka Nabi Muhammad kata, hamba Muhammad. Maka Jibril syurga pun dibuka.
Ahli-ahli syurga kata hamba diperintahkan untuk buka untuk demo saja. Orang lain kalau naung kau hamba tak akan buka. Allah Taala perintah kalau Muhammad kata buka tu ga hamba lah orang yang pertama ketuk pintu syurga. Dan umat hamba umat yang pertama masuk syurga. Umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail duduk belakang kita belakang. Pok kita cak ayat ni kubah hanya ni kalau boleh masuk syurga kita dulu. Habis pok kita dulu baru umat lain. Tu kelebihan. Kelebihan kita ke kelebihan siapa dia? Kelebihan Nabi Muhammad ya tu. Kalau kelebihan kita kan. Kalau kita jadi umat Nabi Ibrahim, sengih kita. Sengih, tentu sengih lah kita. Maka jangan dok kaya kita bisa lah ni. Orang ni kadang setengah tu pandai sikit dekat dia bisa, Nabi Muhammad tak bisa. Ni mengarut tu nah. Seorang pekerja buat kerja tidak seperti yang diminta, tidak jujur. Tetapi kerja siap, adakah gaji yang dia dapat itu haram sebab kerja tidak jujur? Kerja tidak jujur tapi siap. Lagu mana kerja tak jujur tapi siap? Ya kerja ni siap tu jolor, jujur lah. Tu yang kerja. Masa kau apa dia, tu atas dia. Kita nak kata lagu mana? Dia mau bayar masa, kau dia mau bayar kerja, kau dia mau nak gapo dia lah ni. Kerja kita ada tujuan ke? Nak dibarang, kau nak dia kerja. Misalnya orang tu tak kerja tapi barang siap berlaku. Adapun kalau kita nak suruh dia kerja tapi barang tak siap. Hak mana sebenarnya? Kita bayar atas dasar gapo? Dia mau bayar atas dasar hasil dia, kau bayar atas dia kerja kau gapo? Jadi kalau bayar di barang, kalau dia siap ikut dia. Dia tak kerja pun tapi siap barang. Kita bayar di barang dia. Nah, kau suruh dia kerja ya. Biar dia mau kerja ya. Tak siap barang tak apa. Kalau nak gerak sikit tak gerak jalan pak tolong. Kau kita bayar di gapo kerja ni? Kalau bayar di hasil dia, jujur dah dia ni. Dia bayar siap. Tak puas hati, nak dia duduk saja banyak. Wah, dia mau bayar atas dasar apa? Kita bayar rumah misalnya. Nah, dia mau duduk saja, tak apa, mari duduk getik kita tapi siap rumah. Mau nak bayar di rumah tu. Ni kerja tak siap juga. Bukan gitu nah. Biasa orang kerja nak di hasil dia tu. Bukan kata disuruh kerja. Kerja ikut dia lah. Nah, di hasil tu. Maka dia jujur dah tu berkali. Kau maksud apa dia tak tahu. Hukum lakuh dan pijak gambar Kaabah di atas jadah. Gini makruh hukum dia dah. Ni gambar pok kita selayar pandai, jadah tu kita letak gambar Kaabah. Orang kalau ada perasaan, Nabi kata wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa dia yang merasa besar tanda-tanda Tuhan. Tuhan ni dia ada tanda-tanda dia. Kaabah, Allah, orang akan nampak kebesaran Tuhan. Masjid, serba, ulama, Quran, semua tu tanda-tanda Tuhan. Maka antara tanda Tuhan Kaabah. Kita pun buat di sejadah, jirik pejak. Tak tahu hamba tak boleh tengok. Orang pijak lagu tu. Tak tahu, rasa sensitif sikit. Jadi kalau nak beli sejadah kosong. Pas kalau pijak apa mana? Saya tak niat nak hina, mungkin nak jalan tu gak makruh. Hukum dia. Wak kerja lagu tu makruh. Nah, kalau boleh sejadah beli hak kosong. Kosong. Kalau ni ada jual dah kesedaran tu banyak dah wak sejadah kosong nah. Jangan nak beli gambar Kaabah comel kau apa dia. Gambar bunga pun ulama tak sih apa mengganggu kita. Ganggu kita, fokus kita. Kalau kosong ni kan dia tak ganggu lagu tu. Jadi tepat kita sujud saja jangan ada gambar dan rupa. Alik atas ni sebab kita tak tengok. Ni tempat sujud ni kena kosong. Badi sejadah ni kita tak tempat sujud. Maka kita duk tengok gambar Kaabah lagu tu, nak suruh ingat Mekah lah. Orang suruh ingat Tuhan, suruh ingat Mekah pula. Pelik sungguh. Maya Mekah, maya sifat kita kena khusyuk belaka. Tengok tie, kau tengok apa dia pun kena duk tengok Kaabah pula nah. Jadi molek beli sejadah kosong nah. Makruh hukum dia tak jadi haram. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammadun ko, Muhammadan ko, Muhammadar ko. Baca dia. Hak mana lebih tepat? Gini. Baca ni dari sudut nahu nah. Kalau jadi huruf jar, Muhammadin ko, nama. Gitulah atas. Jadi kalau biasa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau berhenti, kalau tak berhenti Muhammadur Rasulullah. Jangan getar sangat. Muhammadur Rasulullah. Nah. Domo, ropok. Ni, dakpe. Waktu orang panggil dakpe dulu. Ni dakpe panggil. Nama Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadah boleh juga tapi kok nahwu tu tak rasa faham lah.
Betul berlaku. Muhammadin, Muhammadah tu betul berlaku. Tapi kalau duk biasa-biasa baca Muhammadur Rasulullah. Apakah maksud istihsan dalam, adakah kita sama dengan qiyas? Nama. Istihsan ni gini. Qiyas ni lain. Qiyas dia ada syarat-syarat dia, makis alaiha apa semua ni. Istihsan ni kita nampak lebih molek lagi. Istihsan ni yang masuk dalam qiyas juga. Tetapi istihsan ni kita nampak benda lebih molek lagi. Lagu mana? Misalnya, tak silap ambil contoh dia. Dalam ayat Quran kata, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu kata kepada mak pokmu. Mek dia kata, awal pergi beli nasi ke, mek lapar ni. Tolong pergi beli sayur. Uffin. Katanya ulama, itu kata-kata melawai paling halus sekali. Kata-kata lawai ibu bapa paling halus sekali. Katanya ulama, kalau ada kata-kata lebih halus daripada tu, nescaya Al-Quran akan sebut lebih daripada lagu tu. Misalnya kata misalnya lebih berat daripada lembut lagi, tapi melawai juga tapi lembut lagi. Misalnya dalam Al-Quran akan sebut fala takul lahuma sebab ni tak ada dah bahasa paling lembut tapi nak melawai. Maka setara nak melawai cara paling lembut pun tak boleh. Hak kerah-kerah istihsan. Gitu dah kau tukar mu. Maknanya qiyas hak lebih berat lagi. Lebih kurang lagu tu lah. Rojok pula lah maksud istihsan ni. Qiyas anak daripada qiyas kau gapo. Hukum bunuh sumuk dan serangga lain dengan merosok ke barang jualan. Bunuh sumuk. Tak apa hukum dia. Nabi sebut 5 binatang boleh kita bunuh sekalipun di tanah haram. 5 binatang boleh kita bunuh sekalipun di tanah haram. Tanah haram ni tak boleh bunuh binatang dah. Tak boleh bunuh binatang, tapi 5 binatang ni boleh bunuh sekalipun di tanah haram. Gapo dia? Dia panggil fuaisid. Gapo dah? Benda-benda yang merosok ke tikus. Gapo dia lagi lepas. Benda-benda hak merosok ke lagu tu boleh kita bunuh. Hukum dia tak dosa. Di tanah haram boleh bunuh, rumah kita lagi-lagi dah boleh bunuh. Cuma macam-macam lah ulama kata, ada kata makruh kalau kita bunuh dengan api. Bahaya apakah api ko. Kerana dalam hadis Nabi larang jangan buat bunuh sesuatu benda guna api. Kerana Tuhan saja boleh seksa benda dengan api. Lagu tu. Pas dia mau tanya pula qiyas, beg betel tu ada api. Krek beh nyamuk. Krek. Api tu lagu mana? Pula nak tanya pula. Hak penting nyamuk boleh tapar, sumuk boleh bunuh. Ngapi pun kalau terpaksa misalnya payah nak kawal, terpaksa cucur minyak gas kau cucur minyak panas, boleh hukum dia. Saya tak tergamuk. Tak tergamuk tak apalah, wi makanlah, wi kok sumuk belakalah, tak ada masalah. Tasawuf ke. Jadi ada bab tu kita tanya diri kita sendiri. Kalau kita tak tergamuk, biarlah tak apa, tak ada masalah. Ambo kata hak benda boleh tak boleh Hukum air liur basi. Air liur basi ni air yang keluar daripada perut. Ingat, air keluar daripada perut. Maka ingat, setiap benda yang keluar daripada perut besar. Ni perut besar ni. Ni kita tekan sini, ni tekan ni. Kita tekan ni ada lubang ni. Dia panggil lubang hati ni dah. Bawah lubang hati ni panggil perut besar. Setiap benda keluar daripada perut besar, sama ada turun ke bawah ataupun naik ke atas, maka dia tu najis. Kerana dia dah tukar jadi najis. Maka air liur basi, maka dia turun mari daripada perut. Masa kita tidur. Tapi kalau air liur tu mari daripada dada ataupun daripada mulut, sekali bau macam nyepak pun setara mana, hukum dia tidak jadi najis. Masalah bau, subhanallah, supaya setan bau misalnya. Tak apa, tak jadi najis. Misalnya orang tu tidur. Tidur dah. Tidur hari Jumaat kau apa dia? Titik tak ada ngacau penuh. Misalnya bau macam hatu. Mari daripada perut saja, dada saja tak jadi najis. Maka daripada perut ni baru jadi najis. Bau tak kira dah. Bau tak kira. Bau tu memang tak molek belakang, bau busuk belakang. Tapi kalau mari daripada perut baru jadi najis, tak mari daripada. Pas nak tahu mana? Hangpa pada tahu. Tidur tu. Biasa kalau tidur menerak gini, hak perut tu dia akan turun.
Kalau tidur boleh cokoh lagu ni, time maya Jumaat kau lepas ni bro, bangun. Hak tu biasanya ni air mulut kita. Tak jadi najis, tak jadi najis. Tapi jangan buat gini, bro. Akak takbir, pop, kena atas muka orang sebelah. Pop. Pesel, gelepar, kawin tu. Histeria tiba-tiba. Nyanyi buat kerja lagu tu dah. Kita ni ada benda tak najis tapi bolong, tahu. Jadi bolong, jadi geramah lah. Kena kawal lah sikitnya. Bolehkah kita melampau mengagungkan Rasulullah kerana terlalu cinta dan obses? Bolehkah kita melampau mengagungkan Rasulullah kerana terlalu cinta dan obses? Gini, ambo nak tanya dulu, apa dia maksud melampau mengagungkan Rasulullah? Setara mana? Ada hak ke tak? Ada hak ke tak? Ada ke tak seseorang kata Allah Nabi itu Tuhan? Rasulullah tu Tuhan? Tak ada orang kata lagu tu. Dia pujilah setara mana Rasulullah masih di dalam lingkungan dia sebagai manusia lagi. Dia sebagai Nabi. Kita duk puji mak ayah kita gini-gini. Sekadar dia ayah kita lah. Sungguh demo puji ayah demo. Salah lah. Belanja dia makan. Tak, sekadar dia ayah. Amba tak pernah kata dia Nabi. Kita kena faham. Orang Islam, kalau dia puji mak ayah dia akan puji sekadar Allah mak ayah lah segala-galanya. Dia kata dia Tuhan kau. Sekalipun perkataan itu nampak macam melampau. Melampau apa? Sekadar ayah hamba dia lah paling itu. Nabi, kita puji juga. Tapi sekadar dia Nabi. Tuhan kita puji. Sekadar dia tu Tuhan. Bahasa Arab pun ada sebut. Muhammadun karimun. Allah karimun. Zaidun karimun. Beza apa dia karim? Tiga-tiga. Kita guna perkataan sama. Allah pemurah. Nabi Muhammad pemurah. Zaid pemurah. Sama-sama perkataan pemurah. Kok mana? Melampau apa dia? Melampau perkataan kau apa dia? Melampau dia apa? Jadi orang Islam dia khabar. Dia puji Allah dengan qadar ketuhanan dia. Puji Nabi Muhammad dengan qadar kenabian dia. Puji ibu bapa, puji guru kita dengan qadar dia. Sekalipun perkataan itu kadang-kadang nampak sama, tapi dia khabar, dia faham. Dia tak pernah menganggap Nabi Muhammad tu Tuhan. Dia kata dalam hadis Nabi kata jangan kamu puji aku seperti Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salam. Kristian memuji Nabi Isa. Kristian dia tak puji Nabi Isa, dia kata Nabi Isa tu Tuhan, bukan pujilah aku tu. Hak tu kata Tuhan tu sesat. Bila masuk Nabi Isa Nasrani pujinya, dia mentuhankan. Maksud tatru apa? Tatruku ni. Jangan kamu puji Nabi Isa, aku seperti Kristian memuji. Bukan puji. Pas kita orang Islam ada kau kata Nabi Muhammad tu Tuhan? Tak ada. Kita duk kata dia gini. Tak tahulah Nabi Muhammad. Kalau orang mengaji sungguh baca, tak tahu nak kata ke dia ni. Tak reti nak puji. Sahabat-sahabat siapa tak ada lidah nak sebut, nak puji gapo dia tak tahu. Apa tu? Melampau sangat. Melampau apa? Demo tak ada perasaan dengan Nabi Muhammad. Kata melampau selalu ni. Ya orang bergewer ni tak ada bahasa, ingat. Orang kalau saya ke orang tak ada bahasa. Kita tengok ada orang bergewer misalnya. Rela hok jatuh tunggu panas cenceng pukul 2.30 muka janji ke? Janji dengan gila friend dia. Dia boyo friend. Tunggu panas cenceng pakai baju kok tunggak panas cenceng. Kita kata gilanya lah budak ni. Apa ni tunggu panas cenceng? Tunggu orang tino hamba. Panas cenceng lagu ni. Kalau hamba tak buat lolo buat kerja elok ni, melampau lagu ni. Demo tak apa, demo tak saya ke dia. Tak ada perasaan. Tunggu 5 minit rasa malas dah. Hamba saya ke dia. Tunggu 14 jam pun tak melampau lagi. Ni sebuah hamba, ni sebuah demo. Gak menggah tak saya. Sebut sikit pun cidah. Lagu tu. Jadi orang bak puji Nabi melampau tak melampau tanya demo. Demo ada perasaan kau tak dengan Nabi? Kalau dia ada perasaan dengan Nabi, semua perkataan seluruh dunia tidak menyamai dengan perkataan Tuhan. Apabila Tuhan puji kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan puji. Manusia puji pecah pala. 1000 bahasa, 1000 keindahan pun tak boleh lawan dengan perkataan Tuhan. Sesungguhnya Muhammad kamu atas akhlak yang sangat mulia. Tuhan puji. Tuhan hak cipta Nabi Muhammad. Tahu. Kita puji dengan kejahilan kita mengenai Nabi Muhammad. Kita tak tahu hakikat dia setara mana, tak tahu. Kita puji sekadar kita. Maka orang yang ada perasaan dengan Nabi Muhammad, dia rasa tak ada perkataan dia nak Allah lagu mana dengan Nabi Muhammad. Kalau orang tak ada perasaan, sikit-sikit melampau. Sikit-sikit melampau. Dah tak ada perasaan. Macam lagu tu, amo kiyah orang nunggu tu lah.
Ambo tak tunggu lolo. 5 minit ambo klik dah. Demo tak apa lah. Bukan demo tak ada hubungan dengan dia. Ambo ni. Lagu tu. Jadi kalau orang duk tanya melampau, kita tanya perasaan dia tu. Demo ada perasaan, demo tak akan kata melampau lah. Apa hukum niru dalam SPM? Patu boleh CJ, patu guna CJ tu untuk cari rezeki. Bukan dalam SPM saja, universiti pun meniru juga. Bayar chancellor, bayar begitu ni. Boleh anugerah dekan ke apa dia, boleh forflet ke. Nama cocok doktor dia, cocok prof dia. Gana niru patut kita guna untuk cari rezeki. Okey, tengok. Kalulah kerja kita bergantung betul-betul dengan CJ, tu tak boleh. Tapi kalau kerja kita bergantung dengan kemahiran kita, CJ tu macam saja-saja ya. Untuk orang nak kecek dengan kita, okay? Kalau tak bawa CJ, orang tak layan langsung. Nama kita pergi jumpa orang. Hamba ni pakar dalam bahagian planet Pluto. Lepas tu demo ni kecek mengapu. Hamba pisau sungguh. Hamba lu tengok tiap planet Pluto lah ni gini-gini. Ada rumah siap hamba buat sana. Demo. Jadi kalau kita buat mari CJ tulis planet Pluto. Daripada makhluk asing bernama gini-gini menyatakan kita ni pandai planet Pluto. Jadi demo nak layan lah sikit kita. Tu ya CJ-nya. Ya kemahiran kita sebenarnya, kemahiran kita, kepandaian kita. Jadi orang bayarnya atas nama kemahiran kita gitu. Tapi kalau bayar atas nama CJ ada unsur penipuan. Lagu tu. Jadi biasanya atas kemahiran kita lah. Lafaz selepas iktida, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, disebut di setiap rakaat atau masa mana. Lepas pada iktida, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, disebut pada setiap rakaat. Ketika iktida doa dia. Seorang berkata wabak sekarang takdir Allah, dan jika dah terkena positif kita kena reda je lah. Adakah boleh sebut lagu tu tanpa ikhtiar sedangkan kita boleh ikhtiar selamatkan diri? Dia sebut tu betul dah. Semua benda berlaku dengan takdir Tuhan. Positif COVID, negatif COVID, apa dia tu Tuhan berlaku tak lepas. Tetapi dia tak boleh nafikan juga. Dia boleh berusaha. Makan nasi reti pula pergi menanak apa dia. Kau pakai nak senyap takdir Tuhan. Jadi dia kecek nipu separuh, betul separuh. Betulnya dia kata takdir Tuhan betul. Tapi dia napi kata kita tak boleh, tak ada usaha macam reda senyap. Jolo kau orang ni kecek reda. Kalau makan nasi reti pula junga air. Kita wi air so, telur air so. Air juga tapi telur air, anak air. Tak si anak air, nak ibu air. Baru makan. Reti pula usaha. Kalau bak air reti, bak lain jaga kesihatan pun ada usaha dan ikhtiar. Jadi salah separuh, betul separuh. Wallahu a'lam. Ingat kau. Tiap petih dulu lah. Jadi hambanya sebelum tutupnya hamba nak peringat lagi lah. Iklan lah. Iklan majlis 29 hari bulan ni 12 Rabiul Awal. Kita buat majlis maulud besar-besar bermula lepas pada subuh sampai pukul 9 lagu tu, lebih kurang lah. Lepas tu makan pukul 10 kita start pameran pada hari tu lagi. Berlangsungnya selama 10 hari pameran, 10 pagi sampai 10 malam. Hambanya dengan wakil Madrasah Ribat Mustafa dengan rendah diri mengajak pocik-pocik untuk hadir bersama. Bukan tengok bagi hamba, tengok Nabi sendiri. Tengok janggut Nabi, tengok gotu biar ada perasaan. Mudah-mudahan kita mari ada perasaan dengan Nabi, saya ke Nabi, mudah-mudahan kita dibangkit bersama dia. Maka antara tanda saya kita pergi tengok. Demo saya ke dia, saya tak pergi jenguk ke? Tak pergi jenguk, saya lagu mana? Kalau demo saya, antara nikmat orang bagi orang saya bertemu. Bertemu ni bagi orang saya ni Allah kena bertugas outstation 3 bulan. Temu dengan orang rumah tu gak suka, lamanya nak tengok orang rumah kita. Saya dah tu. Tapi 1400 tahun tak aja tengok, tiba-tiba demo saya Nabi saya. Tak pergi tengok dia ke? Tak pergi lagu mana? Demo kata demo saya 1400 tahun demo orang wak mari dekat. Nak pergi ke Turki takut habis pitih 9,000 dia dah. Ni mari hok dekat tak si nak mari tengok. Tak tahulah. Berkali dia saya, berkali tak tahulah. Cara dia menzahirkan saya dia dengan tak tengok berkali. Macam-macam orang ni. Jadi mudah-mudahan
Kita zahirkan saya kita kepada Nabi dengan mari tengok bagai-bagai dia. Boleh tengok baju pun jadi dah. Supaya orang gila ke orang tino. Tak boleh tengok jenak pun. Allah tengok selipar dia pun duk main jenak. Kain seher dia duk ita kat belakang. Lalu kat dapur tu kat katis basikal. Tak gerak basikal. Allah jenak. Padahal kain seher jenak ya. Bukan jenak lagi. Jadi boleh tengok jubah Nabi, serban Nabi. Mudah-mudahan menambah lagi saya kita ke Nabi. Apabila bertambah saya Nabi, ingatlah bertambah iman kita. Nabi kata, saya kepada aku ni menambah ke iman kamu. Mudah-mudahan tidak lain, tidak bukan kita hadir dalam majlis ziarah tengok Nabi ni menambah ke iman, majlis ibadat, majlis boleh pahala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.